dalam tak sampai sejam. Okay. So ni kita akan belajar tentang asal-usul insan daripada perspektif psikologi dan juga sosiologi. So ada 3 perkara yang kita nak belajar pada pagi ini. Yang pertama sekali iaitu menyenaraikan fakta-fakta utama tentang asal-usul insan dan konsep-konsep yang mencirikan insan. Yang kedua, menjelaskan hakikat dan sifat insan secara menyeluruh. Dan ketiga, menguraikan konsep insan sejahtera melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Menggunakan konsep jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. So, perkataan insan ni kita ambil daripada bahasa Arab lah. Ya. Dia lebih jelas dan juga tepat berbanding perkataan manusia. So, saya ambil daripada Al-Quran Karim, yang kedua daripada evolusi daripada Barat. So, kejadian manusia ni daripada perspektif Al-Quran, perspektif agama yang saya faham, ini kita tengok daripada perspektif agama-agama yang lain. Kejadian manusia daripada perspektif Al-Quran dari surah Al-Mu'min, ayat 67. Saya bacakanlah. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, min turab. Turab ni daripada tanah lah. Summa, kemudian min nutfatin, dari setitis mani. Summa, kemudian ataupun sesudah itu, min alaqah, dari segumpal darah. Summa, kemudiannya, yukhrijukum, dilahirkan kamu, tiflan, sebagai seorang anak. Tiflan. Summa, kemudian, litablugu asyuddakum, kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, masa tertentulah. Summa, kemudian, litakunu syuyukhan, kamu dibiarkan hidup sampai ketua. Syuyukh, syuyukh ni maksudnya ketua lah, sampai tua. Wa minkum, dan di antara kamu, man yutawaffa, ada yang diwafatkan, yutawaffa, wafat bahasa Arab. Min qab, sebelum itu. Walitablugu, kami perbuat demikian supaya kamu ajalan ni sampai masalah, sampai kepada ajal. Musamma, yang ditentukan, musamma, wala'allakum ta'qilun, supaya kamu fahamah ta'qilun. Okay, ini adalah satu proses kejadian manusia yang dinyatakan dalam Quran, asal-usul kejadian manusia lah. Daripada satu jasmani, kemudian segumpal darah, sampailah kita menjadi tua dan akhirnya mati. So itu dia punya proses kejadian manusia yang disebutkan 1400 tahun yang lalu. Lama dah dalam Quran diterangkan. Bila kita hidup moden ni, barulah kita dapat tengok proses kejadian tu dengan lebih terperinci. Selain daripada Al-Quran, terevolusi di Barat juga memperkenalkan satu lagi konsep tentang asal-usul manusia, iaitu secara perkembangannya daripada haiwan. Daripada satu sel dulu, haiwan yang halus-halus, kemudian akhirnya kembang. Kalau tengok dalam gambar ni, daripada chimpanzee lah, macam tu, ataupun orangutan, satu keluarga macam tu. Akhirnya manusia ni berkembang menjadi manusia yang sempurna seperti kita, dan akhirnya akan meninggal dunia. Itu proses yang diberikan oleh terevolusi oleh Charles Darwin. Okay, ini adalah proses-proses yang saya sebutkan tadi. Kita dapat tengok di sini daripada nutfah, daripada setitis mani, kemudian segumpal darah, sampailah kepada bentuknya manusia. So, dia punya proses tu, ini lebih detail lah, proses yang lebih detail. Next. Okey,
Daripada perspektif agama Islam ni, dia kejadian manusia ni ada 4 cara. Ada 4 cara, 4 kaedah. Yang pertamanya adalah daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia bermula dengan tanah liat. Dalam surah Al-Hijr ayat 26, boleh tengoklah dalam Quran. So, Nabi Adam ni daripada tanah liat, kemudian diberikan ruh, dihembuskan ruh. Ruh ni adalah satu kejadian yang kita pun tak tahu macam mana roh ni boleh terbina ataupun boleh dibuat. Tapi itulah kejadian Nabi Adam alaihissalam. Rohnya adalah ditiupkan kepada tanah liat tadi dan akhirnya dia menjadi manusia yang hidup. Tanah liat ni bukan tanah liat yang kita pegang, dia ada tanah yang special lah, tanah hitam ya. Kemudian kejadian kedua adalah Siti Hawa. Siti Hawa ni daripada rusuk Nabi Adam salam yang menjadikan Siti Hawa ni seorang wanita lah. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 1. Kemudian kejadian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni diciptakan tanpa ada bapa. So special lah. Tidak ada bapa tapi dia menjadi manusia. Ya. Si ibunya adalah Maryam. Dalam surah Maryam tu diciptakan. Dan kejadian keempat adalah kejadian manusia seperti kita. Kena berkahwin ya, dan beranak pinak. So itu ada 4 kejadian. Bagaimana dalam Quranul Karim diterangkan kejadian manusia. So macam mana pula dengan kejadian manusia ni daripada perspektif agama yang lain. So cuba kita tengok rakan kita yang berbeza agama ni. Kita cari kita tanya. Okey, kita jumpa Hong Bing. Hong Bing, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, Hong Bing. Hong Bing ni beragama apa, Hong Bing? Buddha. Okay, boleh ceritakan sikit bagaimana asal-usul kejadian manusia ni daripada perspektif agama Buddha, Hong Bing? Okay, boleh, Hong Bing? Cerita sikit, kongsi sikit. Cerita boleh ulang sikit. Boleh ulang soalan tak? Ulang soalan. Okay. Tadi saya dah terangkan perspektif agama Islam dan juga Barat bagaimana kejadian manusia. So sekarang ni bagaimana pula perspektif agama Buddha yang menjelaskan tentang kejadian manusia. Kejadian Hong Bing lah macam mana? Yang perspektif Buddha ada banyak Tuhan. Yang ada yang terbesar, lagi banyak like Okay, teruskan. yang Tuhan yang terbesar ada banyak Sabutine. Okay. So macam mana manusia tu boleh wujud daripada perspektif Buddha tu? Yang orang yang mati akan minum sup yang boleh forget memories yang kita sekarang dan akan menjadikan orang yang baru kepada orang yang mati akan minum sup yang akan forgetkan memories yang sebelumnya
dan akan start lagi live yang baru selepas itu. So dia akan terus berterusan lah. Sambung-sambung. Ya, Okay. Ada sambung-sambung yang itu. sambung ada kawan-kawan budak kita nak tambah? Ni ramai sini ni. Okay. Kin Leong, Wan Hu, Siu Ling. Ada seorang yang tambah. Okey, sekarang kita pergi pada perspektif agama Hindu pula. Kalau kat sini agama Hindu, siapa yang dia sini? Syamini. Okey, Syamini ada Syamini? Doktor. Okey, Syamini selamat Dr. Fali. So boleh tak kongsi bagaimana kejadian manusia daripada perspektif agama Hindu? I tak sure, doktor. Tak sure. Yang sure tu yang mana? Ada yang sure tak? Aku tak tahu. Tak tahu okey. Tak apa, nanti kita cuba. Vignesh, mana Vignesh? Hello Vignesh. Ada ke Vignesh? Yang semua tak ada Okey, kalau tengok di sini kita ada Islam, kita ada Buddhis, kita ada India je lah. Malini? Halo Malini. Malini mungkin sure. Okay, Malini? Ya, doktor. Okay, selamat datang kembali. Boleh tak kongsikan bagaimana kejadian manusia ni daripada perspektif agama Hindu? Boleh? Kalau tak boleh kita tengok kita pergi pada Google je lah. Boleh Malini? Boleh ke tak boleh? So kalau itu kita pergi pada Google dulu. Kita type human creation Buddhism human kita ada sini. Okey, yang kita dapat sini dia daripada berapa result ni? 12 juta result ni. So kita dapat satunya according to the Ganna Sutta. Human, manusia ni originated, berasal at the beginning, permulaannya of the current kalpa. Current kalpa as diva, seperti dewa ni. Being reborn from Abhasra Diva Real. Okay, ini satu. Origin of Buddhism. Atau begitu cari yang lain. How humans created. Kalau tak ada keluar yang lain. Kita pakai yang ni. Sama juga. Okay. Okay, Buddhis. Okay, yang ini dari segi ini existence dia. Okay, tengok pula pada Hinduism. Hinduism. Okay, yang ini dari Lord Vishnu. Navel, dari pusat Lord Vishnu. Di mana Brahma duduk di situ. So Brahma spirited menghasilkan bunga kepada 3 bahagian. Satunya syurga, yang keduanya bumi, yang ketiganya adalah langit. So daripada keseorangan, so Brahma split, memisahkan dirinya kepada 2, iaitu lelaki dan juga wanita. So bermulalah kejadian lelaki dan wanita daripada perspektif agama Hindu, daripada Lord Vishnu. Okay, itu Malini.
Dia punya, ini daripada Google lah yang saya dapat. Mungkin ada kisah yang lain lagi. So tak apa, kita tengok balik pada kejadian ni. So maksudnya, setiap agama ni dia ada konsep dan juga kepercayaan tentang proses kejadian manusia. Cuma daripada perspektif Islam yang saya faham ada 4 cara lah. Itu Nabi Adam, isterinya Siti Hawa yang menjadi wanita. Kemudian Nabi Isa AS hidup ataupun lahir tanpa ada ayah, tanpa kejadian ayah. Dan juga manusia biasa seperti kita pada hari ini. So ini adalah proses perkembangan manusia daripada aspek fizikal. So mula-mulanya kita lahir menjadi seorang baby, kanak-kanak, kemudian remaja, dan kita bekerja, berkeluarga, kemudian akhirnya kita tua dan juga mati. So proses ni, satu kitaran ni adalah ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang masa baby dah pun shortcut dan meninggal dunia. Kanak-kanak pun sama juga. Masa bekerja pun sama juga. Kalau dia dapat ikut kitaran normal ni sampai ke tua, so dia boleh melambatkanlah proses kitaran kematian dia tadi. Ada yang mati kalau kanak-kanak ni sebab sakit, lahir tanpa cukup umur. Kalau remaja ni mungkin dia kemalangan. Kalau tempat kerja pun sama juga. Kalau yang tua ni biasanya sakit lah macam-macam. Sakit ada, kemalangan ada, stres, semua ada. Dia mati. Itu proses kejadian manusia yang kita tahu, yang kita boleh rasai dan kita dapat lihat. Ada kawan-kawan kita yang sekolah dah pun mati. Okay, kemudian ada penerangan tentang kejadian manusia ni. Kalau tengok di sini, antara perkara penting dalam kejadian manusia adalah spiritual dan juga rohani. So, spiritual ni berasal dari perkataan Latin, spiritus, iaitu bernafas ataupun angin. So dia ada sesuatu yang menyebabkan dia hidup. Kemudian rohani, sebenarnya beza dengan spirit dan juga rohani. Rohani bermaksud keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa ataupun Tuhan lah. So keyakinan hubungannya dengan Tuhan. So itu bezanya lah antara spirit dan juga rohani. Tapi kita nak tengok sekarang ni, kita nak tengok dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan. So yang falsafah ni kita dah belajar masa sekolah dulu kan. Sampailah universiti pun masih lagi belajar. So dalam konteks kita nak tengok insan yang sejahtera. So apa dikatakan sejahtera? So ini dia punya sedikit sebanyak penerangan dia. So dalam falsafah kebangsaan ada intelek, iaitu kemahiran asas 3M. 3M iaitu menulis, membaca dan juga mengira. So bila kita tengok kepada intelek ni, kita mahirlah sekurang-kurangnya 3 asas tadi. Kemudian untuk rohani, rohani kebanyakan rakyat Malaysia ni dia percaya pada Tuhan. So dia akan menjadikan Tuhan sebagai punca kehidupan dia. Kemudian emosi, emosi ni berkaitan dengan pemikiran dan juga perasaan. Dan keempat jasmani iaitu fizikal. So cuba kita tengok salah satu yang kedua ni iaitu rohani ni, bagi mereka yang tidak ada kepercayaan pada agama, agonistik, nihilistik ataupun atheist. Paling mudah ni atheist lah. So cuba tengok atheist. Atheist ni dia ada satu pandangan yang berbeza tentang kehidupan ketuhanan. Saya type sini di Republic. Okay, mungkin ada yang pernah dengar dan ada yang tidak pernah dengar. So Republic ni The Republic. Okay, Republic. Ada tak? Tak ada. Saya type sini. Jadi Atheist Republic. So mungkin ada yang pernah dengar dan tidak pernah dengar ni. Nama Armin Navabi. Armin Navabi ni adalah orang
Iran dan dia berhijrah ke Kanada menjadi rakyat Kanada lah. Dan dia merupakan ex-Muslim, bekas orang Islam yang telah pun menjadi seorang atheist yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dia ni seorang penulis dan juga podcaster, apa ni podcaster? Ya. Dan juga pengamal lah kepada movement ni. Ya. So, umurnya 37 tahun. Dia ada Tehran, asal dari Tehran. Ya. So, kalau kita tengok namanya, dia ni mengasaskan Atheist Republic, satu kefahaman tanpa ketuhanan yang memiliki pelbagai saluran ataupun channel untuk menyebarkan kefahaman dia. Ini daripada ini foto dia, ya ini FB dia, dan dia ada Twitter, dan dia ada Insta pun ada, semua macam. Kalau di sini Straits Time ini adalah di Singapura. Di Malaysia ni dia banyak jugalah dia punya cerita-cerita dia. Ya. Okay, so kita pergilah pada satu, ni kita pergi ke portal dia, kita tengok macam mana dia memikirkan tentang kepercayaan dia. Ya. Boleh tak? Ataupun dah kena ban lah. Ya. Terlalu lama tak masuk ni guru dia. Kalau atheist, boleh ya. Okay, kita cuba masuk kode FB dia. So dia kata sini, Atheist Republic is a community of godless, yang tidak ada Tuhan. Share pandangan dan juga membantu sesama ahli untuk membincangkan tentang atheism. Okay, mereka ni tidak takut untuk menyatakan siapa mereka. Dan mereka berbangga lah dengan kepercayaan atheist. So follower dia ada 2 juta orang dah. 2.4 million. Semua info dia ada kat sini. Adalah macam-macam. So, dia dah jual baju. Okay, yang ini di mana ni? Boleh tengoklah dekat YouTube ni macam-macam. Kat FB dia. So itu adalah satu kepercayaan atheism yang menggunakan media sosial lah untuk berkongsi pandangan dan juga kepercayaan mereka. Tak dapatlah masuk foto dia. Kalau itu kita pergi pada ni, Armin Navabi. So Armin Navabi ni adalah pengasas kepada The Republic. So ceritanya agak menarik juga bagaimana Armin Navabi ini boleh menjadi seorang atheist daripada seorang yang beragama Syiah, Syiah Muslim di Tehran. So akhirnya menjadi seorang atheist. Ini ceritanya kat sini. So lahir tahun 83 dan membesar sebagai seorang Syiah Muslim di Tehran. Kemudian dia bergerak ataupun berpindah ke Jerman pada tahun 85 dan London 86 sebelum balik ke Tehran tahun 88. Boleh praktis agama ni dengan agak lenient lah, agak mudah. Tapi tidaklah begitu memberi keutamaan kepada kehidupan sebagai seorang Syiah Muslim ni. Tapi di sekolah dia memang diajarlah tentang hell, tentang neraka dan committing even the smallest sin would get him there. So maksudnya kalau dia percaya kalau membuat sesuatu kesalahan walaupun kecil, dosa yang kecil, akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian dia pun bagi alasan lah. So if the afterlife, kalau kehidupan selepas mati ni to the last of eternity, then this should be everyone top priority. So maksudnya kalaulah ini menjadi alasan utama kehidupan mati, so maksudnya setiap orang ni harus bagi keutamaan lah untuk
hidup semasa hidup dunia ni menghindarkan diri daripada masuk ke dalam neraka. Kemudian dia pun mencarilah beberapa keadaan, beberapa orang di sekitarnya. Dia menyatakan apabila percaya kepada kepercayaan tadi dan apa dia tak ikutlah apa yang ada dalam kepercayaan tersebut. So untuk mengelak masuk ke dalam neraka ni sebelum sampai umur yang 15 ni, maksudnya bagi orang Islam bila sampai umur 15 tahun ataupun akil baligh ni, so dia dah menanggung dosa dia sendiri. So jadi dia pada umur 15 tahun ni dia rasa dia nak suicide lah, dia nak bunuh diri. Sebabnya dosa-dosa yang berlaku sebelum yang dia buat tu sebelum umur 15 tahun tidak akan dikira. Jadi dia pun asal bila dia dapat suicide ni, so dia dapat masuk ke dalam syurga lah. So sampai umur 12 tahun dia melompat dari bangunan sekolah dia tu. Dia gagal lah dan dia terpaksa hidup di atas kursi roda selama 7 bulan dan dia tak pergi sekolah selama setahun. Itu dia punya asal usul bagaimana dia boleh berfikir tentang kehidupan selepas mati. So selepas itu banyak cerita dia, dia banyak bertanya tentang ketuhanan dan sampai suatu masa dia dapat belajar ke luar negara dan dia pun di negara ni lagi aktif lah kehidupan dia. Sementara masalah di Malaysia memang ada pengaruhnya. Kerajaan Malaysia pun memang beri perhatian lah kepada gerakan ini. Kemudian juga dengan masyarakat Hindu, agama Hindu, apatah lagi masyarakat Kristian di sebelah barat. So, banyaklah cerita tentang di Republik ni bagaimana dia menggunakan gerakan kepada tidak percaya kepada ketuhanan. Tapi di Malaysia, elemen ketuhanan ni dimasukkan sebagai sebahagian daripada elemen yang besar, utama di dalam pendidikan negara kita. Okay, ini adalah penerangan tentang setiap satu tu, setiap intelek, rohani, spiritual dan juga jasmani. So, yang pertama sekali kita pergi pada intelek tadi. So kita pada sebelah kanan ni the hierarchy of human intelligence, peringkat-peringkat kepintaran manusia. Dia bermula dengan, kalau di bawah ni PQ, ini daripada physical, body awareness, skill use. Kemudian IQ, ini lebih kepada maths dan juga verbal intelligence. Kemudian EQ, managing ourselves and our relationship, menguruskan diri kita dan hubungan sekitaran. Dan juga SQ, ini acting with inner wisdom guided by comparison. Mungkin SQ ni spiritual quotient. So ni tahap dia. Ini teori lah, orang kata teori. Ini daripada tahun 2008. Okay, kemudian bagaimana aspek pembentukan rohani dan juga spiritual yang berlaku. So rohani ini kita ada beberapa amalan dalam agama kita yang menjadikan kita lebih rapat dengan Tuhan kita. Ada satu lagi kepercayaan, saya nak kongsi dengan you all, satu kepercayaan di Vietnam. So, di Vietnam ni ada satu lagi agama baru, namanya New Religion Vietnam. Namanya Chai Do, Chai Do. Chow Daism. So Chow Daism ni ataupun sebut Chow Dai adalah satu agama baru yang diasaskan di Vietnam, bercampur daripada agama-agama lain
syncretic, monastic. Religion officially secara umumnya agama ini telah pun establish wujud di Tenen, selatan Vietnam tahun 1926. Yang menggabungkan Buddhism, Buddhis, Christian, Taoism, Confucian dan juga Islam. So agak menarik juga. So, you boleh tengok sini dalam Wikipedia ni ada cerita dia. So ni agama baru yang you boleh tengok dekat YouTube, bagaimana agama ni berkembang dan juga diamalkan. So di Malaysia ni saya tak pasti, tapi bila sebut orang Vietnam ramai juga di Malaysia, barangkali dah ada dah agama ni di Malaysia yang diamalkan oleh orang-orang Vietnam. So ini dia punya lambang-lambang dia. Lambangnya memang lambang mata lah, satu mata dan segitiga. Okay, selain itu ada juga agama-agama Bahai. Bahai ni kalau you pergi dekat Melaka memang ada. Memang dia ada temple dia. Dan juga dia ada kubur dia. Kubur agama Bahai di Melaka. So kalau saya pergi office, kalau saya lalu dekat kawasan kubur memang saya nampak lah. Kawasan kubur masyarakat Bahai. Okay. Itu cara-cara dia. Kemudian kita tengok pada emosi. So, emosi kita ni adalah satu reaksi psikologi yang ditampilkan dalam pelbagai bentuk tingkah laku. So, ini contoh emoji lah. Emosi manusia ni. Senyum, malu, menangis, tawa, sedih dan juga marah. Dia banyak lagi emosi. Emosi yang berkaitan dengan reaksi kita kepada tingkah laku yang tertentu. So dia ada positif dan ada negatif. So positif ni yang kita tawa, happy. Kalau negatif ni macam-macam. Kita sedih, kita rasa bersalah, kita tertekan, kecewa, kita cemburu, kita rasa ragu-ragu dan sebagainya. Okay, jasmani. Ini sepanjang PKP ni saya ingat ramai orang terjejas dari segi fizikal dia. Termasuklah saya kan sebab tak boleh nak exercise di luar. Saya kat rumah ni kalau hari-hari ni boring juga. So bila ada peluang untuk kita nak exercise kat luar, so kita gunakan peluang tu untuk membina kecergasan kita. So, sebahagian kecergasan ni adalah kita bereksersis lah macam-macam, main bola dan sebagainya. Okay, ini adalah satu konsep yang menyeluruh tentang bagaimana kita membina insan, membina peribadi kita berasaskan kepada jasmani, intelek dan emosi dan hubungan kita dengan pencipta kita. So, barulah nampak satu pendekatan yang holistik. Yang ini tak ada apa sangat, baca. Okay, yang ini adalah bagaimana kita membina setiap aspek ni. Kalau rohani, kita menjadi lebih alim, lebih orang yang kuat mengamalkan kepercayaan masing-masing, yang akan membina keyakinan dan juga akhlak kita. Dari segi emosi kita, kita akan mewujudkan nilai dan juga dapat membina perasaan yang lebih positif dengan orang lain. Dari segi intelek, you all dah masuk ke universiti sekarang ni, so keintelektualan you all ni dah semakin meningkat. Kalau sekolah rendah, sekolah menengah, masuk poli atau masuk matrik, intelek ni agak kurang. Tapi bila dah masuk ke universiti ni, intelek ni semakin bertambah. Kemudian juga jasmani, so ini lebih kepada fizikal kita. So bila ketiga-tiga aspek tadi, intelektual, rohani dan jasmani ini hebat, so dia akan dizahirkan pada fizikal kita. So fizikal pun kena hebat lah. Okay, ini antara beberapa perkara yang dalam surat khabar cerita tentang kemanusiaan. Okay, nak jadi manusia yang well-being dan juga peka dengan orang lain ni, kalau tengok sini, segi makanan, fizikal. Fizikal pun agak lemah di Afrika. Kalau sini peperangan, krisis dan juga berbagai bentuk keadaan. Perang, pelarian, kebeluran ini adalah sebahagian daripada kejadian yang berlaku dalam masyarakat kita. Bukan sangat di Malaysia sajalah, tempat lain pun yang berlaku. Kita pun ambil tahu juga. Okay, so ini adalah pengukuran bagaimana kita dapat mengukur
kesejahteraan hidup kita dari dulu sampai sekarang. So Malaysia pun dah ada, so kita boleh ukur lah bagaimana hidup kita ni well-being ataupun tidak. So dalam falsafah perikamasaan, kita ingin membentuk manusia ataupun insan yang memiliki keempat-empat aspek tadi dalam keadaan yang baik. Walaupun taklah cemerlang hebat sangat, tapi dalam keadaan baik. So orang yang dapat memenangi cabaran hidup ni adalah orang yang dianggap sebagai sejahtera. So itulah yang ada dalam kuliah pada hari ini yang saya boleh kongsikan, adalah bagaimana kita boleh membentuk keempat-empat aspek tadi sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk menjadi orang yang cemerlang, insan yang cemerlang. Okey? Okay, ada pertanyaan tak ni? Hari ni pasal insan sahaja. So insan ni dia satu yang khusus dalam kehidupan kita lah. So sebagai pelajar ni macam-macam kita boleh buat. Okay, ada tak nak tanya? Grup 10, Afiq, Intan, Syirah, Lina dan juga Hizriel, so boleh masukkan dalam grup tadi untuk kita tengok. So yang penting adalah pastikan you all dapat